Apa yang berlaku ni bahasa Tuhan. Tuhan tak bercakap macam kita bercakap ni. Tapi Tuhan menggunakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Inilah bahasa Tuhan. Ya, yang harus kita faham, yang mesti kita kena faham. Bahawa kita ni memang hidup sementara, kita ni menumpang, kita ni tak ada apa-apa, kita ni tidak ada. Kaki tak ada tapak, tangan ada mulut boleh tanya orang. Sempat dijemput ya. Aduh, kasihan guys. Ya. Akhirnya mengundang haru dan sebak. Seperti yang saya katakan tadi guys, semua itu ada masanya, betul tak? Jadi oke lah, mungkin zaman muda dulu gemilang ya, karirnya memuncak ya. Semua orang pasti tahu, dijemput di beberapa acara ya, acara-acara TV. Tapi kalau sudah redup agak susah guys dimunculkan, karena ya itu semua ada masanya guys ya. Dan ya kesimpulannya memang rata-rata industri hiburan baik itu di Malaysia dan juga di Indonesia ini hanya sementara saja guys, susah nak survive ya. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, memang ada satu request guys dari di Instagram. Ada Bang Khairul Azraf Encem atau Encem nih guys ya. Assalamualaikum Wak Lonjong, reaction please. Waalaikumsalam, insya Allah. Oke guys, ini satu link video yang cukup menarik guys ya. Tajuknya adalah 10 artis mungkin dari Malaysia lah guys ya. 10 artis Malaysia yang dilupakan. Ada yang jual lempeng atau lempeng nih. Oh, lempeng itu sebentar, sejenis makanan guys. Jual lempeng atau lempeng ya. Boleh koreksi. Dipotong kaki. Dipotong kaki dan hidup tertekan. Astagfirullahaladzim. Aduh, itulah guys ya. Kalau kita berbicara tentang hingar-bingar ya, keglamoran artis itu, sememangnya roda itu berputar terus guys ya. Kadang itu di atas, terkadang kita itu di bawah guys ya. Ya Allah, itulah. So guys, kita akan coba untuk nonton ya seperti apa video ya. Dan video ini saya kutip dari channel My Paparazzi, 10 artis yang dilupakan guys ya. Berarti mereka ini pernah berjaya terutama di layar kaca TV kita semasa mungkin kita masih kecil dulu guys ya, maybe seperti itu. Oke, kita akan coba untuk melihat bersama-sama geng seperti apa videonya. Tapi ya seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, kita akan coba nonton geng bersama-sama seperti apa video dari My Paparazzi. Dahulu, mereka merupakan artis popular yang menjadi kegemaran ramai. Namun, segalanya berubah apabila satu demi satu nama ini seolah-olah dilupakan. Siapakah mereka? Dalam video kali ini, 7 artis popular yang kini dilupakan serta realiti hidup yang mereka hadapi hari ini. Tauke Jambu, kelahiran 1976, pelawak, pelakon, pengacara, penyanyi, pengarah, penyampai radio macam saya guys. Oke, pelawak. Oke, kita lihat. 1976. Populer menerusi Raja Lawak. Oh, oke. Pasti ramai yang mengenali kumpulan Jambu yang sememangnya terkenal dengan lawak bersahaja sehingga membuatkan penonton tidak kering gusi. Aku berlaku curang dengan si anak. Dalam masa yang sama, kau bawa sulit dengan saya ini. Ui, Awi, Datuk Awi. Ustaz nak.
Tauke Jambu dikenali menerusi Tauke Jambu. rancangan realiti komedi iaitu Maharaja Lawak bersama ahli kumpulannya iaitu Yusri atau dikenali sebagai Yus Jambu. Keserasian bersama ahli kumpulannya menjadikan Jambu antara kumpulan paling digemari ketika itu. Namun, pemergian rakan baiknya pada tahun 2015 seolah membuatkan dia hilang populariti dan dilupakan kerana tiada undangan berlakon dan berlawak serta aktiviti yang melibatkan kerjaya seni. Oleh itu, beliau terpaksa mencari usaha lain dengan berniaga lempeng dan cucur yang dijual pada harga RM1 di sebuah bangunan terbiar. Malah, pada hari lempeng. pertama berniaga, beliau hanya memperoleh pendapatan sebanyak RM39. RM39. Okey. Namun begitu, di sebalik pelbagai pandangan yang timbul, perniagaannya tetap menerima sokongan daripada peminat serta Alhamdulillah. rakan-rakan seperjuangan dalam dunia seni tanah air yang membuatkan pelawak terkenal itu bersyukur masih ada yang mengingatinya. Oh, Bagi ya. peminat, ketiadaan Tauke Jambu dalam industri hiburan ibarat satu kehilangan kerana bakatnya masih diperlukan. Ya. Tauke Jambu. Bon! Sudah meninggal guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pernah dengar guys istilah jambu ini kalau saya silap mungkin boleh komen di ruang komentar guys ya. Istilah jambu itu kalau tak silap guys ya dekat Malaysia itu diperuntukkan untuk apa ya, orang-orang lelaki jambu itu agak-agak ya kalian paham saja lah guys ya, begitu. Jadi agak-agak begitu guys ya. Macam lelaki jambu. Tapi aku tak pastilah istilah semua negeri sama atau tak, karena saya mendengar istilah itu ketika semasa saya singgah di Kelantan guys ya. Macam lelaki jambu Wak, si ini si itu si ini. Begitulah guys ya. Oke. Ya Allah, itulah guys ya. Hidup umpama roda ya. Yang berpusing tak selalunya kita di atas. Jadi ya bertabah guys ya. Tak ada lah isi. Habis. Siapa? Tak apa kau telepon. Artis baru, tak kisah jangan kata baru, yang lama pun sama naik supaya kita dalam dunia selebriti ni jangan hipokrit. Jangan hipokrit. Kita as your life. Sekarang ni zaman bukan zaman kau nak kerja glamour sangat dah. Sekarang ni zaman untuk kau hidup. Kau 20-30 tahun kau boleh lah buat macam tu. Bila kau dah 30 ke atas kau faham. Isma Alif. Oke. 1964 tahun kelahirannya ya. Pelakon, penyanyi, pengacara, penghibur, pelawak juga. Oke. Isma Alif. Seperti apa sekarang? Marah-marah sayang. Oh, oke. Isma Alif dikenali dengan suara yang merdu dan diakui sebagai seorang pelakon yang berbakat serta paling diminati ramai. Oke. Belum lahir saya nih guys. Nah ini ya. Oke. Oke. Sayang-sayang marah ini ya. Itulah bakat nyanyian dan lakonannya yang ditampilkan menerusi filem Marah-Marah Sayang pada tahun 1987 membuatkan populariti Isma 87, Alif belum lahir saya, guys. sekaligus mula meraih perhatian meluas dalam industri seni tanah air. Namun begitu, kelibat Isma Alif jarang kelihatan sehingga ramai mula tertanya-tanya ke mana perginya figura yang pernah mencuri perhatian suatu ketika dahulu. Isma Alif kini berdepan detik suka ketika berada usia warga emas dan tahap kesihatannya semakin merosot. Ya Namun Allah. kini segalanya bagai telah berubah apabila beliau menjadi warga emas dan Warga menghidapi emas. pelbagai penyakit. Lebih teruk lagi apabila dia diserang angin ama pada penghujung tahun 2023 Apa itu sehingga angin ama? dimasukkan ke hospital. Kini, setelah beliau mendapat rawatan dan dibenarkan keluar hospital, lampin pakai buang, tongkat kaki 4 dan ubat-ubatan menjadi teman setianya. Malah, beliau juga menjadi penerima zakat gara-gara tiada pendapatan mencukupi selain menerima sumbangan daripada pelbagai pihak, termasuk Perdana Menteri Malaysia. Ini guys ya, pelakon penyanyi era 80-an Isma Alif terima sumbangan Perdana Menteri karena beliau berstatus sebagai OKU guys ya. Dan berita ini ditulis oleh bernama di tahun 2024. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya. Oke.
Sayang jika kau tahu apa Tua, guys. sebenarnya isi Iya. di hatiku. Ya, itulah guys ya. Memang semua itu ada masanya. Ya, mau itu artis, mau itu orang yang punya kekuasaan tinggi, perdana menteri sekalipun ya. Ingatlah semua itu akan ada masanya ya. Itu. Jadi apa ya? Ibarat roda lah guys ya. Jadi apapun kondisinya ya kita harus bersyukur guys. Ini artis-artis legend-legend yang cukup lama guys. Bahkan ditonton seperti ini saya masih belum lahir guys. Ini ada Saleh Yakub nih, tahun kelahiran 1961. Pelakon, pelawak, penyanyi, penyampai radio, pengacara. Penyampai radio ini berarti ya semacam DJ radio, betul tak ya? Nah, by the way saya kan juga ex dari DJ radio juga dulu guys ya. Semasa dulu. Sombong amat. Oke, kita lihat Saleh Yakub, lakonan dan lawak. Oke. Nama Saleh Yakub sememangnya tidak asing dalam industri seni tanah air kerana merupakan antara selebriti berbakat dalam pelbagai bidang. Oke. Gali lubang, lubang ditutup. Nah, itu maksudnya dimaksudkan orang-orang yang punya hutang di luar sana, guys ya. Gali lubang, tutup lubang, pinjam uang, bayar hutang. Nah, itu maksudnya. Saleh dikenali sebagai pelawak, pelakon dan pengacara selain menjadi penyampai radio. Pada kemuncak popularitinya, Saleh sering menjadi pilihan utama serta sering dijemput ke program hiburan. Dan boleh dikatakan bahawa beliau menjadi pujaan ramai wanita sehingga memilih untuk hidup berpoligami. Kehilangan pelakon dan pelawak legenda ini dari radar hiburan menimbulkan tanda tanya sehingga mencetuskan pelbagai dakwaan terhadap dirinya. Namun, apabila usianya semakin lanjut, beliau kehilangan punca pendapatan. Sehubungan itu, beliau mengakui zaman populariti yang dikecapi sudah pun berlalu sehingga terpaksa menjual semua kenderaannya. Ini beritanya maksudnya apa, guys? Nah, bukan merajuk tapi Saleh Yakub fit up di layar macam hamba abdi. Hamba abdi budak ya. Maksudnya budak-budak, bukan budak anak-anak. Kalian pasti paham lah guys ya, budak-budak yang tanpa dibayar begitu di layar rendah. Boleh komen guys, boleh komen. Dan berita ini di tahun 2024 ya, bukan merajuk tapi Saleh Yakub fit up di layar macam hamba abdi. Oke. Dan ini ya, sejak hilang mata pencarian saya jual semua kereta, yaitu antara 5 hingga 6 kendaraan. Apa yang tinggal adalah rumah saya. Pendapatan pula kalau Allah ada bagi adalah tetapi rezeki tidak putus. Macam-macam kau tempuh ya. Ya, macam-macam. Itulah kita sebagai anak seni, bukannya berada, bukannya kita ni diorang cakap ni, diorang tengok kita ni macam senang. Ya tidak sebenarnya. Ya, tidak deh. Ben Nathan 1962 ini legend semua guys. Ya pelakon, ya pelawak, ya penyanyi, ya penyampai radio, ya pengacara ya. Oke. Handsome juga guys. Ini pasti favorit emak-emak zaman dulu nih ya. Stanza Sepi Sekeping Hati. Oke. Penyanyi pop Malaysia iaitu Ben Naden yang terkenal Ben pada Naden. era 1980-an dengan lagu hit seperti Ku nyanyikan lagu syahdu bila teringat Seperti saya pernah dengar ini. masih bertata Di hatiku. Namun, selepas kemuncak kerjayanya, beliau menghadapi pelbagai masalah peribadi dan kewangan yang menyebabkan beliau hidup dalam keadaan susah. Pada tahun 2016, dia ditemui dalam keadaan daif di sekitar Kuala Lumpur, hidup sebagai gelandangan. Saya pernah Keadaannya nonton nih. menarik perhatian masyarakat Ya. dan bantuan diberikan oleh pelbagai pihak, termasuk rakan artis dan kerajaan. Beliau kemudian menerima rawatan dan sokongan untuk memulihkan kehidupannya. Saya pernah nonton di video Fakta Channel guys. yang masih bertata di hatiku. Ya Allah. Selepas 6 tahun hidup sebagai gelandangan, beliau Gelandangan, akhirnya guys. bangkit membuat kemunculan semula.
Walaupun begitu, nasib penyanyi popular era 80-an itu masih belum berpihak kepadanya apabila lagu terbarunya itu kurang mendapat sambutan. Seolah kemunculan semulanya dilupakan peminat dan ada yang berpendapat bahawa lagu terbaru itu mungkin kurang mendapat promosi sewajarnya. Seperti yang saya katakan tadi guys, semua itu ada masanya, betul tak? Jadi oke lah, mungkin zaman muda dulu gemilang ya, karirnya memuncak ya. Semua orang pasti tahu, dijemput di beberapa acara ya, acara-acara TV. Tapi kalau sudah redup agak susah guys dimunculkan, karena ya itu semua ada masanya guys ya. Dan ya kesimpulannya memang rata-rata industri hiburan baik itu di Malaysia dan juga di Indonesia ini hanya sementara saja guys. Susah nak survive ya. Amir Raja Lawak. Wah, ini tahun kelahiran 1989. Nah, ini hampir sama dengan saya guys ya. Saya 88, beliau 89. Pelawak, pelakon, pengacara, Maharaja Lawak. Oh iya betul, Amir Raja Lawak. Oke. Raja Lawak. Siapa je tidak kenal Amir Raja Lawak dengan persembahannya yang bersahaja dan dikenali dengan sikap ramahnya itu. Daripada saya kalau kalah menang Zizan. pun janji Amerika. Macam tu lah jawapan saya nak. Aduh, jadi kita teruskan bersama. Namanya melonjak naik selepas penyertaannya dalam Raja Lawak yang menjadi antara rancangan realiti paling popular ketika itu. Sehingga kan dia turut tersenarai sebagai antara pelawak yang pernah menjadi pilihan banyak program hiburan ketika berada di kemuncak popularitinya. Namun, selepas beberapa tahun, dia semakin jarang kelihatan di kaca TV. Why? Menurutnya, pendapatan sebagai seorang artis agak terjejas apabila tawaran semakin berkurang dan berdepan masalah kewangan gara-gara hutang kerja tidak dilunaskan. Oleh itu, dia mencari pendapatan lain dengan terpaksa berniaga di tepi jalan. Sehinggakan kisah tersebut mendapat liputan berita selain mengundang keprihatinan pelbagai pihak termasuk Perdana Menteri serta Anwar rakan Ibrahim. artis. Okey. Sahabat, teruskan melangkah. Jangan berhenti berjuang. Bayangkan guys, dulu dipuja-puja ya guys ya, dipuji-puji, sekarang jadi penjual ya, seorang pengusaha di pinggir jalan. Tapi it's okay lah bang, janji halal it's okay ya. Itu guys. Oke, yang penting jangan menyerah, jangan menyerah. Itu guys ya. Ya Allah. Oke, next. Satya 1964 kelahirannya, pelawak dan juga pelakon. Oke. Udah lama ini 1964. Nah, ini ya. Pimai Tangtu. Pasti ramai yang kenal dengan pelakon dan pelawak Malaysia ini yang pernah mencipta sejarah apabila memenangi anugerah kategori artis bukan Melayu popular pada suatu ketika dahulu. Oke. I just call to say I love you and I mean the what? Okey lah. Anak tunggal. Oh, sudah tukar lah sekarang. Anak Satya berjaya menyambat hati peminat dengan lawak bersahajanya menerusi rancangan sitcom yang terkenal ketika era 90-an. Namun kini, beliau semakin jarang menghiasi program atau drama di TV sehingga ramai yang tidak tahu keadaan sebenar pelawak popular itu pada hari ini. Di sebalik itu, beliau diuji apabila kaki kirinya terpaksa dipotong hingga paras lutut akibat jangkitan kuman yang serius. Dalam keadaan tersebut, beliau tetap positif dan berharap masih berpeluang menerima tawaran berlakon. Kemunculan semulanya menyentuh hati ramai dan ada yang berpendapat jasa pelakon dan pelawak lama tidak wajar dilupakan. Kaki tak ada tapak, tangan ada mulut dah. Boleh tanya orang. sempat dijemput ya. Aduh, kasihan guys. Ya. Akhirnya mengundang haru dan sebak. Sampai mendapatkan standing applause loh. Sebenarnya, ramai lagi artis kita yang pernah popular. Namun kini,
jarang menghiasi di kaca TV atau seakan hilang daripada perhatian umum. Seperti Vince EF1. Oke. Penyanyi ya. Memegang gelaran juara Akademi Fantasia yang Ini pertama. kurang muncul walaupun juara. Pelajar itu adalah Vince. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang mengundi saya. I love you all so much. Bagi saya. Oh, di Malaysia juga ada, guys. Ajang Fantasia, saya lupa. Menuju puncak gemilang cahayanya, itulah. Ya, kini kurang muncul walaupun juara. Kita semua pemenang. Tiada pengalah. Ketawa. Alir, oh udah meninggal nih, guys. lah, man. Dharma Harun. Aku salah suruh poket, man. Alayarham udah meninggal ya. Tahu pun kau. Sepanjang syuting sebulan lebih. Sepanjang syuting itu. Kurang pekerjaan membawa kepada kemurungan hingga ke hujung hayat. Kita syuting itu semua yang dah berpengalaman. Aku sangatlah untuk Abang Dharma. Sikit sebanyak mungkin nak belanja makan, nak beli ubat dan sebagainya. Dan ini daripada Datuk Aznil. Dia tak dapat datang tapi dia minta tolong Aziz. Malam-malam untuk Oh ya, Ebius ya. masih pakai jubah lagi. Setahun dan malam tak Ebius butuh juga, yang guys, kau. populer di era 1990-an. Jubah ni pakai, kalau tak pakai orang tak tahu dan ni loya. Saya selalu cakap ini adalah bahasa Tuhan. Ya? Apa yang berlaku ni bahasa Tuhan. Tuhan tak bercakap macam kita bercakap ni. Tapi Tuhan menggunakan kun payakun, jadi maka jadilah. Inilah bahasa Tuhan. Ya? Yang harus kita faham, yang mesti kita kena faham. Ya? Bahawa kita ni memang hidup sementara, kita ni menumpang, kita ni tak ada apa-apa, kita ni tidak ada. Mas sebenarnya adalah ibu tunggal yang membesarkan dua EF2. anaknya. Oke. Ini kalau dekat Indonesia ini namanya AFI, guys, Akademi Fantasia Indonesia. Kalau dekat Malaysia ini mungkin Akademi Fantasia 2 ya. Oke. Menuju puncak. Nah, itulah, guys ya. Ini di tahun-tahun 2000-an lah ya. Oke, kita teruskan bersama dengan Mas. Oke. Lah segalanya untukku. Kini semakin hilang hingga pernah menjual sate demi meneruskan kehidupan. It's okay, janji halal ya. Meskipun jual sate. jika ada lagi artis popular yang kini dilupakan, sila komen di bawah. Oke. Terima kasih. Kiranya siapa saja, guys, kalau menurut kalian ya, artis-artis yang dulu pernah menghiasi layar kaca kalian, guys ya, siapa saja, mungkin boleh komen di komentar. Sebenarnya sih masih banyak, guys ya, di luar sana tuh masih ramai sekali, guys ya. Itulah, guys, seperti yang saya katakan tadi, semua itu ada masanya. Hidup umpama roda yang berpusing ya, tak selalunya kita ada di atas ya. Sekarang ada di atas, mungkin setahun 2 tahun kemudian kita ada di bawah, kita juga tak tahu pula lah, guys ya. Itu. So memang itulah kesimpulannya, memang rata-rata industri entertain ya, hiburan, mau itu di Malaysia, di Indonesia, hanya sementara, guys ya. Susah nak survive. Mungkin lain cerita dekat Amerika, nah itu mungkin lain cerita, tapi itu tak pasti juga lah, guys ya, karena setahu saya juga, saya mendengar berita ada beberapa artis-artis ya dekat Amerika sana itu yang dulunya viral ya, dipuji-puji ramai orang ya, terkenal, sekarang tak jadi apa-apa pun juga banyak, guys ya. So itulah, geng, gimana menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar. Itulah 10 artis yang dilupakan ya, versi Malaysia. Dari ada yang jual lempeng ya di pinggir jalan, sampai ada yang dipotong kaki juga, sampai ada yang frustasi, hidup tertekan ya. Itulah. So guys ya, gimana, geng, menurut komentar kalian? Boleh komen di ruang komentar. Jadi sedih nih, guys ya. Ya Allah, itulah akibat menjadikan profession utama bukan profession sampingan, guys ya. Akibat job mencari bukan mencari job. Jadi memang perlu ada perancangan, maybe, geng, dan wawasan masa depan nanti mau jadi apa, plannya mau buat bisnis apa ya. Mungkin
itu lebih idealnya guys ya, agar bisa survive ya di kehidupan selanjutnya nanti guys ya. Dan kita pun juga akhirnya berpikir ya, pentingnya skill dan jati diri itu guys ya, yang mungkin bisa buat kita survive guys ya. Itu. So geng, gimana? Boleh komen di ruang komentar. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Thank you yang sudah request, ada Bang Hairul Azraf guys ya. Nah ini dia, sudah saya tunaikan guys ya, jadi tidak ada kewajiban untuk saya tunaikan lagi. Oke geng, ya sebiasanya geng, kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita lo sama-sama, silakan ya. Seperti Bang Azraf ini, boleh kalian kirimkan link video di DM Instagram saya guys ya. Dah di sini Wak Loncong. Dan akhirnya saya harus pamit dulu guys ya. Dan oh iya, saya minta maaf guys ya apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video guys ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya saya Wak Loncong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua geng. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.